Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jamaah sekalian, kita mulakan pengajian kita pada subuh ini dengan memanjatkan doa dan permohonan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kesejahteraan dan keteguhan pada iman di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberkati segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesihatan, nikmat keluarga, nikmat harta, begitu juga dengan nikmat ilmu yang Allah hadiahkan ini. Mudah-mudahan ilmu yang penuh dengan barakah, ilmu yang menghasilkan ketaatan di dalam diri kita, mematuhi perintah-perintahnya, menjauhkan diri kita daripada larangan-larangannya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi pelita kita sepanjang hidup di atas muka bumi, pelita menerangi kubur kita setelah datang ajal maut kita nanti, juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menerima kita pada hari perhitungan nanti dengan pengampunannya, dengan rahmatnya, dan ditempatkan kita ini di dalam syurganya. Dengan niat doa yang demikian, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, saudara puan-puan sekalian, kita bertemu sekali lagi pada subuh Sabtu ini untuk kita menyambung bicara kita dalam kuliah bersiri ini, kaedah-kaedah pemahaman dan pengamalan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita sedang memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang mengandungi perumpamaan dan juga kiasan, ya. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menerangkan dan malah memberikan peringatan supaya dalam kita ini menghulurkan infak, belanja di jalan Allah, baik yang wajib dalam bentuk zakat ataupun nafkah keluarga ataupun yang sunat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Janganlah kita ini mengeluarkan sesuatu yang kita sendiri pun dah tak suka kerana buruknya daripada harta kita, ya. Bila keluarkan sedekah, infak di jalan Allah, biarlah keluarkan yang berharga, sesuatu yang asalnya kita sukai. Malah Allah Subhanahu wa taala buat kiasan, katanya janganlah hulurkan sesuatu yang mana kalau kita jadi pihak penerima, kita terima dalam keadaan pejam mata kemarin. Dan alhamdulillah kita huraikan. InsyaAllah kita akan pindah ke ayat-ayat yang lain dalam surah-surah yang lainnya. Cuma sebelum itu, kemarin selepas kuliah ada beberapa pertanyaan minta penjelasan lebih lanjut. Jadi secara ringkas saya pilih dua untuk saya respon di sini. Yang pertama daripada seorang jamaah kita, sahabat masjid, bertanya tentang, kan kita kata kemarin antara contoh sedekah yang tidak akan diterima oleh Allah ialah kalau kita ni berinfak dengan mengeluarkan harta yang dapat daripada sumber haram, kan? Kita buat contoh kemarin, jangan pula sebab kita nak sedekah, kita berjudi, hasil judi pula kita nak buat amal jariah di jalan Allah, pastinya tidak akan diterima oleh Allah, ya. Jadi persoalan ialah macam mana Ustaz kalaulah kita dulu kita tak tahu ataupun pernah kita buat ataupun pernah terikut kawan, terikut-ikut beratur, ambil nombor dan sebagainya, menang pula. Nak buat macam mana Ustaz? Ya, saya at least kurang-kurangnya saya tak makan sendiri, saya belanja kawan. Janganlah belanja kawan. Ya, sebab kawan kalau tahu tu habis kita putus sahabat kan. Tetapi dalam urusan harta di dalam tangan kita yang kita tahu, kita sedar sama ada kita ini sengaja melanggar perintah Allah ataupun dulu kita ni kurang ambil tahulah, kemudian kita dah insaf. Secara umum harta yang tidak halal untuk kita dalam genggaman tangan kita itu hendaklah diserahkan kepada maslahat umum.
bukan untuk perbelanjaan kita secara peribadi. Kita manfaatkan tak boleh, bukan setakat makan minum tak boleh tuan-tuan. Oh, ni ustaz kata makan haram, aku beli baju je lah, penuh 7 pintu gerobok tu, ya kan, baju dia beli daripada wang judi, tak boleh. Apa saja untuk manfaat dirinya tak boleh. Dan jangan diberikan juga untuk belanja kawan dan sebagainya, sebab itu sesuatu yang macam kita katakan, kalau kita di pihak penerima, kita pun tidak mahu terima, ya kan. Jadi perlu diserahkan kepada maslahat umum. Maslahat umum ni apa sahaja yang diperlukan oleh orang ramai tanpa diberikan secara orang individu yang tertentu. Biasanya kalau dalam negara ataupun masyarakat yang mempunyai institusi Baitul Mal, Baitul Mal itu tempatnya. Sebab Baitul Mal ini tempat dikumpulkan harta milik umum ataupun harta yang tidak jelas siapa pemiliknya, termasuk juga harta-harta yang terhasil daripada sumber-sumber yang haram. Ya, jadi kalau kita di Singapura, kita ada Baitul Mal, alhamdulillah tersusun. Tetapi kalau kita tak berikan kepada Baitul Mal pun, kita boleh berikan kepada maslahat umum, yang mana kalau di Singapura ini dianggap sebagai sebahagian daripada institusi Baitul Mal juga. Contoh ya, contoh masjid. Jadi kita kalau datang masjid, tabung tu ada dah tersedia, masukkan aja dalam situ. Maknanya ini untuk keperluan masjid, secara umum maslahat masyarakat. Kita tak berikan pada orang tertentu. Jadi itu tabung masjid ataupun kita kata simpanan masjid adalah sebahagian daripada institusi Baitul Mal. Ya, masjid akan gunakan mengikut apa yang difikirkan terbaik oleh pihak pentadbirnya, insya-Allah. Ataupun pada pihak madrasah. Kasih madrasah kata ini, kita jangan niat sedekah lah, tak ada niat sedekah. Ya, sebab sedekah tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita ni apa ya? Niat kita tak nak pegang benda haram, tak nak belanja benda haram, tak nak pakai benda haram. Kasih aja. Ya, niat kasih. Kalau nak kata bahasa kasarnya, kita kata apa ya? Kita kata tolak balak lah kasih. Letak kat masjid ke madrasah ke. Jangan cakap ini duit derma ke apa, saya nak serahkan pada masjid, saya tak nak duit ni. Sebagai contoh, ya. Ataupun tak payah jumpa orang ni, letak saja dalam tabung. Itu boleh kita lakukan untuk mengelakkan daripada menggunakan ataupun memanfaatkan wang haram, sama ada daripada berjudi ataupun sebagainya. Soalan yang kedua, soalan yang ditanyakan oleh seorang sahabat yang mengikuti siaran secara online. Dalam komen dia kata, saya ni ada kawan kerja, kata dia, memang kenal selalu main nombor ekor, ya. Jadi selalu ajak belanja makan juga. Jadi saya ni ialah wang judi kawan menang daripada perjudian, selalu kasih alasan lah, puasa ke apa ke, macam-macam sebab, macam-macam alasan beri untuk mengelakkan diri daripada dibelanja makan kawannya tadi. Okeylah. Tapi tanyanya ialah, sampai bila nak berbohong ni ustaz? Macam mana nak buat ni? Takkan setiap kali nak belanja makan, puasa, saya puasa. Tak habis puasa pula. Jadi begini tuan-tuan, ada dua cara, dua pendekatan. Pertama, pendekatan zahir syarak, dan kedua, pendekatan warak. Pendekatan zahir syarak ialah maknanya apa? Kita ikut pada zahir hukum. Dalam Islam, kita tidak dibebankan secara prinsipnya untuk masuk menggali memikirkan benda yang tidak zahir, kecuali kalau dia ternyata dengan jelas di hadapan kita. Contoh, kalau kita pergi masjid, pakaian masjid dah bersih, jalan satu tempat tu entah kita terlanggar lopak ke apa, air basah, kena kaki kita, kena pakaian kita sebagai contoh, jubah ke, seluar ke, kain pelikat kita, ada kesan air tengah jalan. Apakah kita anggap sebagai najis? Tak, sebab kita tak tahu. Bila tak tahu, kita tidak dibebankan untuk memeriksa, mengkaji, tanya ni siapa dah jalan sini, binatang apa ke, siapa lalu tadi ke, ni basah sejak bila ke. Sampai bila kita tak sampai masjid lah tuan-tuan, ya kan? Zahirnya ialah air tu kita tidak tahu. Bila tidak tahu, hukum asalnya bersih. Jadi sampai kita masjid, kita nak basuh kaki ke, nak cuci sikit kain tu, tak ada masalah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengalami peristiwa tersebut, tak ada masalah. Dia tidak ditanya, diselidiki. Begitu juga secara zahirnya, kalau seorang mukmin, seorang muslim diberikan sesuatu oleh sahabatnya yang Islam, sebagai contoh ya. Zahirnya kan orang Islam ini orang yang kita kata ya, dari segi prinsip zahirnya orang Islam tu orang Islam, ada iman, jaga hukum pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia kasih hidangan makanan, katalah jiran orang Islam kita, ke sahabat ke, kasih apa-apa, itu sesuatu yang melanggar adab dalam Islam untuk dipersoalkan. Kau dapat daripada mana?
kau masak pakai daging beli kat mana, ni ayam ni sembelih ke tak sembelih. Sampaikan buah pun nak tanya, ini apik mana yang jual. Tak, itu melanggar adab. Zahirnya orang Islam, nampak alhamdulillah, ya kan, maka dimakan. Dalam kes tadi ialah kawan sekerjanya yang berjudi. Saya tak tahulah orang Islam ke bukan Islam yang berjudi tadi ya. Zahirnya ialah itu kawan kerja. Bila kawan kerja, pastinya daripada pekerjaannya dia ada gaji, betul tak? Kalau tak ada gaji, takkan dia kerja sama kat situ. Bila dia sama-sama kerja ada gaji. Nah, zahirnya ada pendapatan daripada gaji dan pekerjaannya. Sumber kedua ialah yang kita tahu dia ada belanja ataupun kita kata main judi ataupun beli nombor ekor. Nah, kalau secara zahirnya kita tak nampak bahawa wang yang dia nak belanjakan untuk kita itulah yang dia dapat daripada judi. Macam mana kita nak tahu? Hari ini dia kata, okeylah marilah, come John, I belanja, you makan lah, kata lunch today, pergi Newton ke mana ke. Kita tahu dia ni biasa main judi, dia biasa beli nombor nombor ekor sebagai contoh. Tapi yang dia nak belanja kita hari itu tu kan tak zahir itu daripada hasil judi. Dia juga ada pendapatan daripada pekerjaan, maka zahir syaratnya boleh. Kecuali kalau dia terus keluar balik masuk office, dia kata, oh kau tengok ni, aku dapat 5,000 hari, baru keluarkan duit, menang 4D ni, jom duit ni aku belanja kau orang makan. Then that's very very clear, kan? Dia nak belanja daripada wang judi. Baru kita kata tidak. Tapi kalau takkanlah setiap hari, kalau seminggu 2 kali, 3 kali, sebulan 2 kali, 3 kali nak ajak belanja makan, terus kita kata every time, setiap kali ni mesti wang judi dia, mesti wang judi. Sedangkan dia ada hasil juga gaji daripada pekerjaan dia. Apa tuan-tuan? Jadi yang kalau zahirnya jelas itulah wang daripada sumber haram, kita elakkan. Tetapi kalau tak jelas, mungkin itu, mungkin ini, mungkin wang gaji, mungkin sumber yang lain, zahirnya ialah tak ada masalah, ya kan? Itu pendekatan zahir syarak, ya kan? Supaya kita tidak dibebankan sesuatu yang menyusahkan kita untuk kita siasat, akhirnya kehidupan jadi susah, ya, akhirnya kehidupan jadi susah. Itu akhirnya kita akan terbawa-bawa, itu takut, ini takut, itu tak bersih, ini tak bersih. Datang penyakit was-was, susah tuan-tuan sekalian. Orang ada sebahagian pergi pasar, beli sayur, bawa balik sertu tuan-tuan. Beli ikan sertu tuan-tuan. Pasal apa? Beli daripada orang bukan Islam. Ini yang api itu sebelum datang jual kat kedai, tak apa dia makan, tak apa dia pegang, mesti ada makan binatang tu dah. Kita dah fikir bukan-bukan dah. Padahal tak nampak zahirnya pun. Mungkin ya, mungkin tidak. Takkanlah ustaz, mana pernah dia sertu, mesti ada najis punya. Kita tak nampak tuan-tuan. Rasulullah SAW menerima makanan bukan hanya, ataupun hadiah bukan hanya daripada orang Islam saja. Ada yang bawa pulang daripada musafir dan sebagainya. Kita kata keju daripada tempat-tempat lain, daripada negeri Rom, daripada Parsi dan sebagainya. Orang Yahudi ada yang hadiahkan makanan, kasih daging dan sebagainya. Rasulullah tidak siasat tanya satu persatu, sembelih macam mana, ya. Orang Yahudi sembelih sama tak dengan Nabi, tak pernah tanya, tak pernah tengok, tak pernah siasat. Nabi tak pernah tanya yang datang keju tu macam mana buatnya, tak ada. Bukan maknanya kita nak ambil ringan tentang hukum makan, tidak, ya kan? Tetapi jangan sampai kita ini membiarkan diri kita terbawa-bawa sesuatu yang akhirnya menimbulkan bebanan yang tidak sewajarnya, ya. Bayangkan tuan-tuan puan-puan sekalian, bukan tak pernah saya jumpa dapat ceritanya, ada orang nak masuk pintu tu, nak pergi mana-mana pun, buka pintu kedai ke pasar ke pejabat ke mana ke, mesti tutup dengan kain, tutup dengan tisu paling sikit, tak boleh pegang pintu tu tuan-tuan. Pasal apa? Dia rasa ada najis. Macam mana kehidupan akan diteruskan seperti itu, ya? Jadi itu pendekatan zahir syarak. Pendekatan kedua ialah kalau memang kita rasa kita nak jagalah biar suci bersih 100%, ada pendekatan warak. Pendekatan warak ialah kalau ada samar-samar seberapa boleh kita elakkan. Itu pilihan sendiri. Itu pilihan, ya. Tetapi macam saya katakan, pilihan syarak ini boleh diambil dengan syarat jangan sampai menjadi penyakit dalam diri kita. Contoh. Kita kata kalau kita nak makan kedai makan, ya, bawa anak-anak ke, keluar dengan kawan-kawan ke kedai mie rebus Mak Timah ke, kedai sate Wak Dul ke, kedai rojak Mama Ali sebagai contoh, katalah, kan zahirnya orang Islam,
Ya. Tapi kalau ada orang, sebagai orang nak warak, dia kata saya makan cuma apa yang masak kat rumah aja. Saya jelas saya beli kat mana, orang rumah masak, bahan dia gunakan. Ialah ni orang Islam, saya sangka baik, sangka baik, sangka baik, tapi saya tak pasti 100% apa bahan dia pakai. Walaupun dia orang Islam, tak ada orang cek. Ya kan? Saya tengok kedai mamak tu atau kedai Wak Ali ni, ada pekerja dia macam lain macam lah ustaz. Wak Alinya baik, tapi pekerjanya yang tukang masak, entah dia yang pergi pasar, entah macam mana dia beli, saya tak pasti. Okey, nak warak boleh, itu pilihan kedua. Ya kan? Tak ada masalah. Tapi jangan sampai terbawa-bawa menjadi satu penyakit. Warak boleh, tapi jangan sampai peringkat was-was. Was-was masalah. Itu dilarang dalam Islam. Ya? Jadi pendekatan dua pilihan kita. Tapi kalau kita nak ambil pendekatan warak, katalah ustaz, nak cakap apa ya? Takkan nak berbohong saja. Tuan-tuan, kalau boleh kita mengelakkan ya, kat sini ada seni helah dalam Islam, dalam keadaan tertentu, bab fikih pun ada. Ada bab helah syar'iyah. Helah, kalau bahasa Melayu kata helah. Helah ni pada kita negatif lah kan, dengar helah, kau kasih helah itu helah macam menipu. Dalam bidang syarak ataupun syariat ada bab helah syar'iyah. Ya, sesuatu yang kita kerana tersepit, kerana sesuatu keadaan yang tak dapat kita elakkan, kita cari jalan yang paling boleh menyelamatkan kita. Contoh ya, contoh. Itu kan dalam Islam ya, ada kisah Nabi Syuaib bila dia sakit gitu gini, kemudian dijatuhkan hukuman memukul istrinya sebab istrinya ada buat sesuatu pada Nabi Syuaib ya. Kemudian perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah dipukul sebanyak 100 kali. Tetapi sesuatu hukuman yang seperti itu untuk si isteri dijalankan oleh suaminya, itu jadi masalah sebab nanti akan memudaratkan. Macam mana pukul isteri 100 kali? Jadi digunakan hilah syariah. Hilah syariah itu kita kata jadi sumber pada para ulama menggunakan hilah syariah. Yang dia buat ialah dia ambil 100 tangkai, ya, diikat sekali, pukul sekali. Pukul sekali. Bermakna menjalankan perintah Allah untuk mengelakkan kemudaratan, bukan suka-suka. Allah tak kata pukul 100 kali, mesti sekali. Jadi kalau pukul 100 kali akan datangkan mudarat. Nak mengelakkan kemudaratan itu sesuatu yang diperintahkan juga dalam agama. Jadi benda itu berlaku dalam sejarah. Ya, ada disebut ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Para ulama mengatakan itu jadi dasar. Begitu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang tertentu kita kena elakkan. Gunakan hilah syar'iyah. Contoh juga ya, contoh. Kalau seorang itu bersumpah. Demi Allah kata dia. Dia sumpah dengan apa? Dia itu, Ramadan yang akan datang, dia bersumpah dengan nama Allah, Ramadan akan datang. Dia akan bersatu dengan istrinya. Siang Ramadan. Kalau dia tak bersatu dengan istrinya siang Ramadan akan datang, dia gunakan nama Tuhan, dia bersumpah, dia kata istrinya akan jatuh talak 3. Entah datang angin apa, ni gaduh apa, tak tahulah kan. Ya. Sumpah, guna nama Tuhan, Ramadan akan datang, ada satu siang hari puasa Ramadan, dia akan bersatu dengan istrinya. Kalau dia tak buat, dia kata istrinya akan jatuh talak 3. Tersepit tuan-tuan. Ini dah sumpah dah. Ya, dah gunakan nama Tuhan. Katalah kalau nazar, ya kan, aku bernazar katalah. Nazar dah wajib laksanakan, tapi masalahnya bersatu dengan isteri tengah-tengah Ramadan, ya kan? Sesuatu yang menyebabkan kafarah, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat jalan keluarnya macam mana. Para ulama mengatakan ada hilah syariah yang boleh digunakan. Maka bila datang bulan Ramadan nanti supaya dua-duanya tidak bertembung, ya kan? Kita kata ini kes kalau orang Melayu kata ditelan ditelan mati mak, dibuang mati bapak, lebih kurang macam gitu, ya kan? Jadi ulama mengatakan hilah syariahnya ialah satu hari bulan Ramadan akan datang, jangan langgar sumpahnya, nazarnya dilaksanakan, tapi apa? Kita pergi makan angin layang. Ya kan? Makan angin, bermusafir. Apa kata akan datang ni kita pergi ziarah lah saudara. Tapi kalau kita sekarang Ramadan akan datang belum tentu boleh lah sebab masih lagi Covid ni kan. Ini dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa kan kita pergi ziarah keluarga jauh-jauh saudara kita, Ramadan akan datang, ya, ada saudara kita kat Kelantan sana sebagai contohlah. Kita pergi. Jadi bila pergi sana kira apa? Musafir kan? Bila musafir tak wajib puasa kan? Bila tak wajib puasa, hari tu memang dia tak puasa sebab bermusafir, bersatulah suami isteri. Jadi
kita akan persoalkan, wah ini ustaz ni main-mainkan hukum agama ni, ya, cari helah ni macam tak jujur dengan Tuhan, pergi musafir nak ziarah keluarga pasal nak elakkan apa ni, nak cari kesempatan untuk bersatu dengan isteri. Masalahnya dia buat itu bukan suka-suka, bukan saja-saja, tetapi sebab dia dah terikat, dah terbelenggu dengan nazarnya ataupun sumpahnya tadi, maka ulama kata itu helah syar'iyah. Nah, begitu dalam berikan alasan, ya, kita gunakanlah sesuatu yang bukan menipu, tetapi dia contoh, ya, contoh. Kalau kita kata, ya, kawan dia ajak makan tadi, dia tahu duit tu dia rasa berat sangat ni. Memang dia sendiri cakap dia baru menang 4D pasal duit dia banyak sekarang nak belanja. So most probably duit nak belanja duit daripada judi. Okey. Nak ambil pendekatan warak. Okey. Tapi nak tipu macam mana? Jangan gunakan tipu. Kalau tipu 100% tak betul. Boleh cakap gini tuan-tuan. Minta maaf John, saya hari ni puasa. Today I'm fasting. Padahal tak puasa, yang betul tu tak puasa. Pagi nak datang kerja pukul 7 pagi, sebelum keluar tu sarapan dah, ya kan? Dia tak puasa, tapi dia kata saya puasa John. Nah tuan-tuan, ini hilah syar'iyah. Bukan bohong tak. Sebab apa? Sebab makna puasa tu ada dua makna. Makna bahasa dengan makna istilah. Istilah syarak. Makna istilah syarak puasa maknanya apa? Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkannya daripada mula terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu istilah syarak fikih puasa. Tapi dari segi bahasa puasa maknanya apa? Tahan diri. Ya. Bila kita tahan diri daripada melakukan sesuatu, itu dari segi bahasa maknanya puasa tuan-tuan. When you fast means that you abstain yourself from anything ataupun something. Ya kan? Jadi kalau hari itu katalah, ya, bila kita kata aku ingat hari ini aku tak nak beli rokok lah, katalah sebagai contoh ini yang terlintas kat kepala saya, ya, aku ingat hari ini aku tak nak beli rokok lah. Jadi itu puasa. Apa ustaz, beli rokok puasa ke tak puasa ke? Tuan-tuan, puasa maknanya menahan diri. Dia decide, dia buat keputusan hari itu dia nak tahan diri, dia tak nak beli rokok. Dia berpuasa daripada membeli rokok. Nampak tuan-tuan? That is fasting. Itu as-saum. As-saum maknanya al-imtina' bahasa Arabnya. Dia menahan diri daripada buat sesuatu. Aku ingat aku nak puasa hari ini. Puasa apa? Puasa Facebook lah. Aku tak nak tengok Facebook hari ini, katalah. Aku kalau tengok Facebook tak boleh sikit, mesti 40 minit paling sikit. Berulang-ulang habis masa aku, katalah sebagai contoh. So hari ini aku tak nak tengok Facebook. Seminggu aku tak nak tengok Facebook. Aku puasa Facebook. Betul ke salah tuan-tuan? Dari segi bahasa betul. Jadi bila dengan kawan kata, minta maaf John, sorry John, I'm fasting today. I'm fasting. Tak bohong, itu bukan tipu. Itu sebahagian daripada hilah syar'iyah. Sebab maksud kita saya berpuasa ialah hari ini saya tak nak makan dengan awak. I'm abstaining myself from eating lunch together with you. Okay? Tak ada masalah. Saya bohong Ustaz sampai bila saya nak menipu ni Ustaz? Dia bukan menipu. Ya kan? Cari helah-helah yang seperti itu dalam kehidupan kita, bukan untuk mempermainkan, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya kan? Bahasa yang kita gunakan sebenarnya kita tidak menipu. Ya. Contoh kita kata, kita ada sesuatu yang kita dah pakat dengan kawan kita, ya kan? Tapi hari tu kita patut jumpa lepas kerja pukul 6, ya kan? Jumpa, dah ada urusan apa ke, jumpa kawan lama tak jumpa, nak pergi makan tom yam. Okey, tak ada masalah, ya. Tapi entah macam mana hari tu kita rasa kita tak boleh pergilah. Tak boleh, kena cancel. Dah janji dah sebulan arrange ni appointment jumpa kawan ni, dah sebulan dah. Hari tu tak boleh, pasal apa? Kita ada masalah kat rumah. Ya kan? Tengah gaduh dengan isteri ke, isteri tengah merajuk ke, ya kan? Anak tengah ada masalah ke, ya, ataupun katalah ada masalah apalah kat rumah. Jadi kita nak cancel macam mana tuan-tuan? Ni dah janji. Nak bohong pula macam mana? Man, minta maaf lah, ya kan? Aku sakit teruk hari. Bohong ke tidak tuan-tuan? Padahal dia sihat. Pada saya, tengok maksud dia sakit tu apa tuan-tuan? Maksud sakit tu apa? Walaupun tubuhnya sihat, tapi perkataan sakit itu boleh digunakan sebagai jalan untuk kita kata tidak berbohong. Tetapi ini hilah syar'iyah. Sebab apa? Sebab bila ada masalah di rumah, mungkin anak tengah degil, tengah gaduh ke, isteri kata, abang baliklah bang, cancel lah, katalah jangan jumpa kawan saya, minta tolong abang hari ni, katalah. Ataupun mak datang bang, macam mana mak ada masalah nak tanya, abang kalau balik sampai malam macam mana, katalah.
Ataupun kita gaduh dengan isteri tengah merajuk, sebagai contoh. Isteri tengah merajuk. Kita lagi balik lambat jumpa member, habis tuan-tuan, World War III tuan-tuan. Ya kan? Jadi nak buat macam mana? Cakap, "Man, minta maaf, aku sakit hari ni." Kita nak cakap kita ada masalah kat rumah, malu. Ya kan? Kita ada masalah keluarga, nak cakap dengan kawan, kita nak tutup aib keluarga pada dia sebagai contoh, ya kan? Cakap, "Saya sakit, Man. Aku tak berapa sihat hari ni." Tak ada masalah. Sebab kalau tujuan kita, maksud kita ialah bukan sakit badan, tapi tengah hati tengah ada problem. Kita tengah masalah, sakit perasaan kita. Ya, tengah rungsing fikiran kita. Itu erti sakit juga, sakit emosi. Ya kan? Nak kata sakit jiwa lain pula bunyi dia, bukan sakit jiwa, tapi sakit emosi, tengah rungsing masalah, tengah ada masalah kat rumah. Cakap, "Minta maaf, Man, aku tengah sakit lah, tak berapa baik, tak berapa segar, tak berapa sihat." Pada saya bukan menipu. Ya kan? Itu jalan keluar. Ya, bagaimana kita ini mencari perkataan yang sesuai untuk menggambarkan keadaan diri kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada masa 5-10 minit saja, kita belum baca ayat hari ini, ya. Tapi tak apalah. Sebab kita meraihkan pertanyaan sahabat-sahabat kita. Hari ini saya bercadang untuk membaca surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Lepas surah Al-Baqarah kemarin kita akan jumpa ada lagi 1-2 ayat perumpamaan, tapi masih lagi perumpamaan pasal sedekah. Jadi sebab ceritanya sama, walaupun ayatnya di tempat yang lain, saya tak bacalah. Ya, saya lompat-lompat cari ada perumpamaan yang baru. Kita akan jumpa insya-Allah. Saya berhajat untuk membaca daripada surah Al-An'am ayat 122. Ayat 122. Kita tengok berapa dapat huraian pada hari ini, ya, insya-Allah. Ada tuan-tuan, ayat 122 surah Al-An'am dalam juz yang ke-8. Juz yang ke-8. Juz ke-8 ni muka surat kedua je. Dalam juz ke-8 tu kita akan jumpa surah Al-An'am ayat 122 yang bermula dengan kalimat awaman kana maitan. Ada? Ada? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, awaman kana maitan, adakah orang yang dulunya mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan pula untuk dia itu cahaya, yamshi bihi, yang mana dia jadikan cahaya itu sebagai petunjuk untuk dia berjalan, finnas, di kalangan manusia. Kamam mathaluhu fi zulumat, adakah sama orang ini seperti orang yang kedua pula yang diumpamakan, mathaluhu, diumpamakan, fi dhulumat, berada di dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, yang tidak mampu dia keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina, demikianlah dihiaskan untuk orang-orang kafir, maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Saya ulang lagi sekali terjemahan dia terus, ya, dalam bahasa Melayu. Adakah orang yang dulunya mati, lalu kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya cahaya, yang dengan cahaya itu dijadikan panduan untuk berjalan di kalangan manusia. Apakah dia itu sama dengan orang yang diumpamakan sebagai berada dalam kegelapan, tak mampu dia keluar dari kegelapan itu? Demikianlah dihiaskan kepada orang-orang kafir apa yang mereka lakukan. Nah, tuan-tuan, jadi kat sini sebenarnya Allah buat perumpamaan ini perbandingan antara dua manusia. Sama ada dua individu ataupun dua golongan. Kita kata dua golongan lah, ya. Baik. Allah buat perbandingan, satu golongan yang taat
beriman, satu golongan yang engkar, melawan, kufur, melawan. Ya. Allah buat perbandingan antara dua ini dengan berikan sedikit perumpamaan. Allah kata, yang taat, beriman, laksanakan perintah Allah, dia bagaikan orang yang ada cahaya. Ada cahaya terang. Sebab hidayah daripada Allah, ya, taufik daripada Allah, iman tu cahaya. Kemudian yang engkar pula, yang kufur, yang melawan, macam-macam persoalan, ini diumpamakan orang yang tidak ada cahaya, gelap. Dia tak ada cahaya, Allah tak kasih cahaya, dia gelap. Perumpamaan asal macam gitu, mudah. Satu taat beriman, satu yang kufur engkar. Yang taat beriman Allah kata macamkan orang dapat cahaya, satu yang engkar kufur ni orang yang tak dapat cahaya, gelap. Okey, senang. Tapi kita lihat dia, saya nak kata kemarin, saya dah sebutkan, perumpamaan dalam Al-Quran itu indah. Allah susun cara nak umpamakan itu bukan direct gitu saja, sebab banyak dia punya elemen-elemen dia, banyak bahagian-bahagian dia, dan itu memberikan gambaran yang sangat indah bila kita menghayati perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dia, Allah nak kata golongan pertama tu golongan dapat cahaya. Allah kata apa? Tengok. Allah kata orang macam ini, Allah kata ya, dia itu mangkana maitan. Dia itu pernah mati. Fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Maknanya apa? Ini kan cerita tentang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman, sahabat-sahabat Nabi dah ikut Nabi, dengan yang masih kufur lagi. Yang beriman, mereka yang beriman ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dulunya jahiliyah semua. Ya kan? Dulu tak kenal Allah. Itu para sahabat. Bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, sampaikan ayat Allah, barulah satu ya beriman. Jadi asalnya mereka tak beriman. Ramai daripada sahabat-sahabat dulu sebelum Nabi datang berdakwah pun sembah berhala. Ya, minum arak, hidup laki perempuan hubungan jenis tanpa ikatan perkahwinan, ikut budaya orang Arab, itu satu perbuatan biasa, ya kan? Jadi mereka diumpamakan dulu mati. Ya, kufur, tak beriman, tak kenal Tuhan, tak tahu hidup untuk apa, tak ingat akhirat, memang tak tahu pun, umpama orang mati. Nampak tuan-tuan? Kemudian Allah hidupkan dia. Subhanallah. Belum cakap cahaya lagi ni. Allah nak ingatkan kepada para sahabat dan peringatan kepada kita. Betapa dalam kehidupan ya para sahabat ya. Kamu sekarang dah taat, bagus. Aku nak cerita kamu ni dah bagus sekarang, dah taat. Aku nak cakap kamu tu terang dapat cahaya keimanan sebagai hadiah. Tapi aku nak ingatkan, jangan lupa sebelum dapat cahaya dulu kamu macam mana. Ingat, jangan lupa. Siapa yang kasih cahaya itu? Siapa kasih hidayah sampai kamu nak beriman kemudian? Ingat, kamu dulu dalam keadaan jahil. Kamu dulu keadaan tak kenal Tuhan. Kamu dulu buat benda-benda yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama kamu dulu mati. Kemudian aku kasih hidayah masuk Islam. Sekarang aku hidupkan kamu. Nampak tuan-tuan? Subhanallah. Dan kita kalau bincang panjang, belum masuk cahaya lagi ya. Belum masuk cahaya, belum cakap pasal yang gelap lagi. Kalau kita nak lihat ni saja, baru sampai sini saja, Allah bandingkan ataupun Allah ceritakan, dulu belum beriman umpama orang mati, sekarang dah beriman umpama orang hidup. Tuan-tuan, kalau kita nak huraikan, apa perbezaan hidup dengan mati? Panjang kan ceritanya. 3 kali kuliah kita boleh buat tuan-tuan, nak ceritakan apa perbezaan di antara orang hidup dengan orang mati. Orang mati sebagai contoh, panca inderanya dah tak berfungsi, anggota badan dah tak berfungsi, dah mati. Gelap, tak nampak apa, sebab mata dah tak boleh buka, dah tutup dah, masuk dalam kubur, nampak apa? Gelap, ya kan? Tapi orang hidup, orang yang boleh melihat, ada mata. Nampak tak? Orang mati, orang yang telinga dah tak berfungsi dah, dia dah mati, tak dengar, ya kan? Kalau yang mendengar pun itu alam rohnya, bukan tubuhnya. Telinga dah tak berfungsi. Tapi orang hidup, telinganya berfungsi. Telinga ini yang membolehkan kita mendengar. Nampak tuan-tuan? Itu saja menunjukkan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni yang dah dapat agama Allah, yang dah Allah pilih jadi orang Islam, kita ni patut menyedari kita ni hidup. Allah kasih anugerah kehidupan kepada kita. Maka janganlah jadi orang Islam, mengaku Islam, hidup tapi bagaikan orang mati. Maksudnya apa? Hidup mengaku Islam tapi mata tak nak mahu digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hidup jadi orang Islam, ada telinga, tapi mengaku Islam, telinganya tak nak digunakan. Baca Al-Quran pun tak nak dengar, peringatan tak nak dengar, nasihat tak nak dengar. Ada tak orang Islam macam gitu?
Jadi bila Allah buat perbandingan, Allah ingatkan, kamu dulu kan tak dapat hidayah, umpama orang mati, sekarang kamu dah aku hidupkan, kasih hidayah. Jadilah orang hidup tu yang hidup. Jangan jadi orang Islam tapi umpama orang mati. Tak kena tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Ya kan? Baik. Tapi kita okeylah, kita move on ya, kita teruskan. Sebab tak habis nanti cerita perbandingan antara orang mati dengan orang hidup. Kemudian Allah kata, Allah tak sebut gini, Allah tak sebut dulu kamu hidup sekarang dulu kamu mati sekarang kamu hidup. Itu dah betul dah. Kalau dulu kamu jahil, kufur, tak kenal Tuhan, dulu kamu mati, sekarang kamu dah kenal Tuhan, kamu beriman, kamu hidup. Allah tak kata dulu kamu hidup, dulu kamu mati sekarang kamu hidup, tak. Allah kata dulu kamu mati sekarang aku hidupkan kamu. Nampak tuan-tuan? Ya? Awaman kana maitan fa ahyainahu. Orang yang dulu mati lalu kemudian kami hidupkan dia. Maknanya apa tuan-tuan? Bila jadi orang Islam, dah baik, taat, ya kan? Jangan action lah, jangan kerek lah. Ya, konon-konon kita jadi orang Islam, kita baik, soleh, kita yang bagus, tak. Kita mampu hidup terus jadi orang Islam ni siapa yang izinkan? Siapa yang pilih? Siapa yang kasih hidayah? Kita jadi orang Islam mampu taat, mampu solat, mampu solat. Siapa yang berikan kekuatan kemampuan kita? Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang menyuburkan kesedaran keinsafan dalam hati kita sampai kita mahu solat? Kalau bukan Allah. Kita datang masjid dengar kuliah sebagai contoh, siapa yang gerakkan kita? Siapa yang melapangkan perjalanan kita? Siapa yang hilangkan segala halangan untuk kita daripada sampai masjid? Allah. Jangan sombong dengan Tuhan. Allah. Kita nampak kita baik, kita bagusnya aku ni dah nampak syurga lah depan aku ni, kalau mati besok pun aku tak bimbang lah. Kau tengok Cik Man tingkat 7 tu, la ilaha illallah, uban dah penuh kat kepala, masih tak tobat-tobat lagi. Apa punya orang tua macam ni? Kerana keluar kat mulut kita, apa punya orang tua macam ni? Tuan-tuan, jangan sombong. Ya, kalau dah jadi baik, fa ahyainahu, kami yang kasih kehidupan, hatinya sampai segar ingat Tuhan. Nampak tuan-tuan? Subhanallah. Ini belum cakap pasal cahaya lagi tuan-tuan, perumpamaan. Baru sampai sini, baru 2 perkataan. Maitan fa ahyainahu. Dulu mati, kami hidupkan dia. Sambung. Wa ja'alna lahu nuran. Kalau Allah kata dulu kamu mati, maknanya jahil, kafir. Sekarang kamu hidup sebab kamu dah dapat hidayah. Dah very clear already. Nampak tak? Tapi Allah kata kami yang kasih kamu hidup, dan bila hidup kami jadikan kamu itu ataupun mereka itu ada cahaya. Ustaz, apa ni? Kalau hidup lepas mati maknanya dapat iman, lepas kufur dah faham dah. Ada cahaya lagi. Alamak. Macam kita kata sebut 2 kali benda sama lah. Tak sama tuan-tuan. Tak sama. Tengok halusnya bahasa Allah. Ada orang dulu kafir, kemudian dapat Islam, beriman kemudiannya. Tuan-tuan, tapi sepanjang jadi orang Islam, berapa ramai yang walaupun dah masuk Islam tapi masih dalam kegelapan? Betul tak? Kita ini tuan-tuan, bukan bermakna dulu katalah, bukan bermakna dulu kita jahat, kita jahil, kita tak ingat Tuhan. Satu masa kita taubat, insaf, wah saya dengar kuliah Tok Syekh tu terus saya taubatlah, insya-Allah saya jadi baik. Belum tentu baik tuan-tuan lepas tu. Nak kena istiqamah kan? Kalau dulu jahil, sekarang nak kena tambah ilmu, kena belajar, kena faham. Supaya apa? Supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya hidup ini sampai hujung. Bila mati, jangan sampai saat kamu mati itu kecuali kamu itu dalam keadaan orang Islam. Allah suruh kita jaga. Perjalanan selepas insaf itu banyak cabarannya. Perjalanan selepas taubat itu banyak dugaannya, cobaan Allah. Sebab itu nikmat daripada Allah ialah bukan setakat Allah kasih hidayah umpama hidup lepas mati, tak. Allah bekalkan kita. Allah kasih kita. Kita perlukan apa dia? Cahaya. Yamshi bihi, cahaya itu dijadikan sebagai pedoman, panduan, ya. And we give him light for him to use as a guidance, untuk dia jadikan sebagai pedoman. Cahaya itu jadikan pedoman. Yamshi bihi, untuk dia berjalan. Kalau Allah kata ya, dulu mati, sekarang kami dah hidupkan, kami kasih dia cahaya. Wah, dah faham dah?
Kami kasih cahaya. Allah kasih cahaya, dah faham kan? Allah kata, kami kasih cahaya, cahaya tu digunakan untuk berjalan. Apa benda pula Ustaz, cahaya guna untuk jalan pula. Berjalan maknanya apa? Ini satu kiasan lagi. Berjalan maknanya untuk hidup. Ya kan? Sebab kehidupan itu adalah umpama satu perjalanan. Nampak tuan-tuan? Ada kiasan lagi. Ada perumpamaan lagi bab yamshi ni, berjalan ni. Allah nak tekankan, jadi orang Islam hidup jangan duduk diam-diam tak buat apa-apa. Oh, dah terima Islam dah, alhamdulillah cukup peluk tubuh, nak jadi apa jadilah, kita sembahyang diam-diam. Tak. Hidup ini ialah satu perjalanan. Kita kena berganjak daripada satu keadaan pada keadaan yang lebih baik. Ya. Orang yang hidup benar sebagai orang Islam, orang yang sentiasa bergerak ke hadapan, jalan ke hadapan. Ya, perbaiki keadaan hari ini supaya jadi lebih baik daripada semalam. Besok lebih baik daripada hari ini. Kalau semalam setakat yang wajib, hari ini usahakan tambah amalan yang sunat. Hari dah dapat buat sunat, besok tambah lagi buat tambahan-tambahan sunat yang lain. Itu jiwa orang beriman. Ya kan? Hidupnya bagaikan satu perjalanan. Tapi orang berjalan akhirnya akan sampai. Mana ada orang jalan tak sampai-sampai? Itu orang yang tak betul ya. Orang kalau berjalan dia mesti ada tujuan. Betul tak tuan-tuan? Allah berikan gambaran. Orang beriman dapat cahaya, cahaya digunakan untuk berjalan. Maknanya dalam kehidupan kena bergerak, tapi dengan penuh kesedaran. Ada matlamat kita, ada tujuan kita. Ada sampai satu masa, sampailah kita. Waktu itu dijemput oleh malaikat. Mari, jemput, mari, dah sampai masa. Rezeki dah habis, Allah dah panggil. Ayo, dah sampailah tu. Nampak tuan-tuan? Jadi kita jangan jadi orang Islam, wah itu hebat, aku ingat aku masih sihat, boleh ibadat banyak. Ini lagi sampai umur aku 100 tahun aku rasa masih boleh hidup. Tuan-tuan, setiap orang berjalan dan setiap orang ada finishing point dia, ada end point dia, ya kan? Jangan lupa. Tapi berjalanlah dengan berpandukan cahaya tadi. Walaupun Allah dah kasih hidayah, ya. Kemudian Allah kata lagi, kalau sampai situ berhenti dah faham dah tuan-tuan. Nampak tak? Yamshi bihi. Dulu mati, sekarang Allah hidupkan, Allah kasih cahaya, jadikan panduan cahaya tadi untuk dia meneruskan perjalanan hidupnya. Habis, selesai, komplit, sempurna makna. Tapi Allah tambah. Apa kata Allah? Finnas. Nampak? Finnas. Apa makna finnas? Di kalangan manusia. Apa makna di kalangan manusia ni Ustaz? Mabuk saya. Nak cakap orang beriman dapat cahaya kan senang, orang beriman hidup terang kan senang. Macam-macam ada pula di kalangan manusia. Allah nak ingatkan, nombor satu, jadi orang yang punya hidayah, beriman pada Allah, nak taat, jangan asingkan diri. Sebab itu para sahabat tidak mengasingkan diri. Bila dipanggil berjuang, berjuang. Bila disuruh menyumbang, menyumbang. Bila sama-sama memikirkan masalah masyarakat, fikirkan masalah masyarakat. Bila Nabi kata tolong aku, bantu aku, ada masalah, tolong sama-sama. Nampak tuan-tuan? Fitness. Kemudian kedua, lihat dia, perumpamaan kiasan cantik. Saya ingat setakat ni kita kena berhenti dah pukul 7 dah. Cantik. Kalau kita berjalan berpandukan cahaya, ya, maknanya kita ada cahaya. Contoh ya, kita bayangkan kita ada bawa pelita, ya, kalau orang dulu bawa pelita kan. Pelita. Bila orang jalan bawa cahaya, maknanya apa? Keliling dia tadi gelap. Kalau memang tengah-tengah matahari pukul 8 pagi ketua jalan bawa torchlight kan orang tak betul. Ya kan? Bila pakai torchlight, lampu suluh ke, bawa pelita keliling, maknanya keadaan sekeliling tu gelap. Dunia ini, ya, kalau tak hati-hati penuh dengan kegelapan. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu Allah kasih orang beriman, alhamdulillah, dia jalan, dia ada pelita dia. Katalah tidak lampu suluh jalan. Dia pula jalan bukan sendiri-sendiri. Dia jalan di tengah-tengah orang ramai. Ada orang keliling dia. Itu kita kata hidup bermasyarakat kan? Bayangkan tuan-tuan, suasana gelap, orang ramai ada. Kita jalan, bawa pelita. Yang dapat manfaat cahaya kita, kita seorang ke orang lain pun dapat sama, saya tanya. Tengah gelap ni, ya kan? Kita pun jalan, kesiannya orang ramai-ramai, gelap, apa benda ni, kita pun nak tahu. Kita turun, kita bawa torchlight. Kita seorang ada torchlight, yang lain ada 20 orang tu kata, 30 orang, gelap tuan-tuan. Bila kita datang jalan di tengah-tengah mereka, kita join that group, kita nak tahu kita nak jalan ataupun kita lalu tempat itu, orang lain dalam kegelapan, dia tak dapat cahaya. Tapi kita pegang torchlight, dia orang dapat manfaat juga tak? Depan kita jalan, orang, Allah tu ada longkang. Padahal dia tak pegang cahaya, dia tak dapat cahaya tu. Tapi dia menumpang cahaya kita. Nampak tuan-tuan? Itu perumpamaan orang beriman kan? Subhanallah. Jadi orang Islam,
keindahan yang Allah berikan kepada kita ini dapat dirasakan oleh orang lain. Cahaya yang menerangi kehidupan kita ini dapat dinikmati oleh orang lain. Kalaupun dia tak pilih jadi orang Islam, kalaupun dia tidak diberikan hidayah, belum lagi hidayah Allah kasih pada dia, tapi bila dia hidup dengan kita, dia dapat merasakan keindahan yang ada pada kita. Sebab kita orang beriman, akhlak kita baik, hidup dia senang. Tapi kalau jadi orang Islam, jadi jiran jahat pada orang. Orang yang merana dengan sebab kejahatan kita. Tapi mengaku Islam, kan buat malu company nama tu. Nampak tuan-tuan? Subhanallah. Ayat ni baru kita baca setengah aja ni, belum setengah pun. Subhanallah. Tetapi lihat lapisan perumpamaan dalam satu ayat. Indahnya, subhanallah. Kita belum masuk lagi perumpamaan orang yang kedua, tuan-tuan, yang tak beriman macam mana. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung. Pokoknya kita nak sebut, tuan-tuan, saya harap bila kita baca yang kita dah baca kemarin, kita baca sekarang, kita akan baca akan datang. Bila kita tambah baca, saya harap saya akan merasa bersyukur sangat kalau Allah Subhanahu Wa Taala jadikan saya sebab yang turut dengar ini akhirnya dapat menghayati keindahan Al-Quran, dapat menghargai hebatnya bahasa Al-Quran. Subhanallah, saya rasa untung sangat, tuan-tuan sekalian. Bagi saya bila banyak kaji baca ayat seperti ini, subhanallah, ya, ini di antara mukjizat Al-Quranul Karim. Macam mana seorang insan yang dulu tak pergi sekolah, tak tahu membaca, asalnya tak tahu membaca, tak tahu menulis pun, ya kan, boleh, kalau kita nak kata ini Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, itu macam dituduh oleh orang tak beriman. Dia tu, ini kepala otak dia sendiri, dia karang, bukan daripada Tuhan. Tak macam mana ya boleh karang ayat yang bila dibaca, subhanallah, lapisannya menunjukkan kehidupan kita, realitinya bagaimana. Subhanallah. Saya bila baca ayat seperti ini, subhanallah, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana, dan benar apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu pada minggu hadapan. Kita terpaksa beredar untuk memberikan peluang masjid bersiap untuk kedatangan pelajar-pelajar Madrasah Al-Life nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan. Cuma saya diminta tolong oleh pihak masjid untuk memaklumkan, insya-Allah kuliah kita ini direhatkan minggu depan. Jadi minggu depan bukan masjid tutup, salat jamaah masih dibuat, tetapi kuliahnya direhatkan, ya, sebab bila kita buat kuliah, banyak petugas masjid, pegawai masjid yang terpaksa membantu dengan segala persiapan dan sebagainya, sedangkan minggu depan kan hari cuti umum. Jadi para pekerja masjid, pegawai masjid itu ialah hak mereka untuk diberikan masa untuk mereka bercuti bersama dengan keluarga masing-masing. Jadi kita hormati hak mereka, insya-Allah. Jadi masjid minta kerjasama untuk saya maklumkan. Saya ingatkan, insya-Allah minggu depan kuliah kita rehat 1 minggu, tetapi bukan bermakna masjid tutup, ya. Untuk salat, insya-Allah. Jangan pula lepas ni keluar, apa ni masjid Hari Raya Tionghoan, Hari Raya Cina, Hari Raya Tahun Kerbau, masjid tutup. Apa ni? Masjid tak tutup, cuma kuliah kita, sebab perlukan tenaga pekerja banyak untuk bertugas. Ya, hari cuti. Wallahu a'lam bishawab. Kita terpaksa melapangkan masjid untuk petugas jalankan kerja seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu minggu hadapan, tuan-tuan puan sekalian. Saya sayang semua yang hadir yang dalam talian, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati persaudaraan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.